ubudiyah, ketaatan kita kepada Allah tidak ada masuk unsur-unsur yang lain yang daripada syirik dan sebagainya atau dikaitkan dengan perkara-perkara yang lain. Tu. Hendaklah kita berhati-hati dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah diulang lagi kan. Cuba kita tengok. Dia sebut di sini pengarang ni dia kata macam mana? Dia kata hendaklah kita ni atau anda ni berhati-hati dalam apa? Dalam nak menjagakan hati ini supaya dia menjadi hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang hanya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan apa-apa juga amalan atau pekerjaan. Hendaklah kita berhati-hati, maksudnya kita jaga, kita beri perhatian, kita ingat betul-betul, kita jaga sungguh-sungguh hati kita ni. Tu. Berhati-hati dan jaga sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mana kalau kita jaga elok-elok, kita beri perhatian dia, kita bersihkan dia, insya-Allah Allah akan merahmati kita. Mana merahmati kita itu makna dia akan jaga kita. Jaga kita itu antara jaga hati kita. Sebab ini perbincangan kita nak membersihkan hati, nak menjaga hati. Tu. Nak jaga yang macam mana tadi hati kita itu tadi agar kita menemui Allah kelak dengan hati yang bersih dari syirik. Itu aja. Iaitu yang paling mustahak. Mana syirik itu kalau ada bentuk-bentuk syirik dalam amalan kita, ada unsur-unsur syirik, ada dimasukkan apa syirik, maka amalan itu tak bersihlah. Kan? Amalan itu tak bersihlah. Bila tak bersih, tentulah amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja tak diterima, tapi kita pula yang akan dapat dosa. Habis itu dia kata hendaklah kita berhati-hati sungguh-sungguh, jaga sungguh-sungguh, betul sungguh niat kita tu. Kita buat ibadat kita beramal ini, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ada unsur-unsur yang lain, bukan kerana pengaruh-pengaruh yang lain, bukan kerana sebab-sebab yang lain. Aku buat ini kerana Allah, sebab ini amalan kebaikan, amalan soleh. Bila disebut amalan soleh, kita sebut nak tolak segala bentuk yang mempengaruhi, menyebabkan. Tadi ini macam mana kita nafikan ilah tu yang hanya yang kita nak ikut, nak patuh, nak taat ialah Allah. Yang lain tu tak ada apa. Kan? Tu dalam bentuk ubudiyah kita kepada Allah lah. Yang ni pun macam tu juga. Maknanya bila kita ada jaga betul-betul hati kita ini daripada unsur tu, pengaruh-pengaruh tu, maka insya-Allah Allah akan merahmati kita, dan kita akan suatu hari nanti makna kita menemui Allah, artinya kita mati. Kita menemui Allah tu kita matilah kan. La menemui Allah ini dengan cara kita beribadat kepada Allah. Kita beribadat kepada Allah itu kita menghubungkan kita dengan Allah lah. Mana kita menemui Allah dalam bentuk alam nyata. Alam nyata. Tapi kalau kita mati itu baru kita nak menemui Allah dengan cara yang yang segala yang apa yang dijanjikan oleh Allah, bahawa kita akan menemui Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan memaisha kita dan akan dibalas terhadap apa yang dilakukan. Lepas itu dia kata apa? Jangan ada sikit pun unsur syirik dan nifaq, suci daripada bid'ah. Suci daripada bid'ah, kan? Dan akhlak yang terkeji. Perkara bid'ah ni maknanya dalam ibadat kita perkara bid'ah yang tidak ada contoh lah, tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tak pernah dibuat oleh sahabat-sahabat. Tapi ada orang kata bid'ah hasanah. Apa salahnya kalau kita nak buat tambahan dalam bentuk agama? Misalnya kata kita buat jamuan, buat jamuan untuk orang mati lah kan, panggil mai tahlil dan sebagainya. Atau apa salahnya kita baca Quran atas kubur? Quran ni wahyu Allah, kita nak baca. Memanglah
Memanglah boleh kita baca, tapi bukan dibaca. Memanglah wahyu Allah tu Al-Quran, wahyu Allah, firman Allah, ayat suci Al-Quran yang saya sebutkan tadi, tiap-tiap huruf di huruf Al-Quran dibaca, dibagi ganjaran. Tapi bukan di atas kubur. Sebab ibadat ni mesti ada nas dia, ada keterangan dia, ada panduan dia, ada contoh dia. Adakah Rasulullah buat ataupun sahabat-sahabat buat yang Rasulullah kata, apa dia kata? Sunnati wa sunnatul khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Yang tu boleh jadikan panduan kita beribadah. Kalau sahabat buat ke benda-benda tu, tak apalah, amalan tu boleh kita ikut. Ni sahabat Rasulullah pun tak buat, sahabat-sahabat pun tak buat, dan apa lagi Rasulullah. Dan dalam Quran tak disebut berhubung dengan amalan yang macam ni. Mana itu, mana tidak ada contoh. Kan contoh itulah dia kata bid'ah. Macam Allah sebut, dia kata badas samawati wal ardh. Mana badah tu Allah jadikan, Allah buat langit dan bumi ini tak ada contoh. Artinya tak ada dia ambil contoh dari mana-mana, atau siapa pun tak bawa plan kat Allah. Orang yang rapat dengan Allah sekalipun, malaikat atau malaikat Jibril pun tak harus Allah tanya bagaimana nak buat benda ni, nak jadikan langit, nak jadikan makhluk dan sebagainya. Itu badah sebab tak ada contoh. Tapi kita ni dalam bentuk ibadat, nak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestinya datang petunjuk itu atau panduan itu atau contoh itu daripada Allah dan Rasul amal kat kita. Baik, itu dia sebut di sini, dia kata apa? Dia kata apa? Suci amalan kita itu dari bentuk bid'ah. Daripada bid'ah dan juga sifat-sifat akhlak yang keji. Mazmumah, yang tak elok. Apa dia yang disebut? Akhlak yang terkeji tadi seperti sombong, menyombong diri, bangga diri, kan? Besar diri, takbur, riya. Apa dia riya? Maknanya ra'a, daripada ra'a. Itu buat amalan ini nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Kan? Padahal dalam bentuk ibadah ni dia tak suruh nak tunjuk ke orang. Kalau nak habaq ke orang benda yang wajib tu, misalnya nak masuk waktu, dia boleh azan. Masuk waktu dia boleh azan bagi tahu kita dah masuk waktu. Kalau yang sunat tu kita buat sembunyi-sembunyi. Sebab itulah solat sunat ni Rasulullah suruh buat di rumah. Bukan dia buat di masjid atau tempat orang ramai, buat di rumah. Yang sunat ni buat di rumah, kan? Tu. Seperti hasad, gitu juga. Hasad, dengki, tipu, zalim, inayah, 1001 amalan. Dilaksana oleh manusia yang mengaku diri dia Islam. Ada perasaan hasad kepada orang. Hasad, dengki itu maknanya dia kalau melihat orang tu lebih daripada dia, pandai dan sebagainya, maka timbullah hasad tadi ni, supaya nak menjatuhkan orang itu. Misalnya dia dapat kekayaan, maka timbul hasad kepada dia, supaya kekayaan yang ada pada dia, kepada kawan yang tadi ini dihilangkan. Padahal apa kebaikan yang dia dapat? Kalau dia hasad pada orang yang dapat kekayaan yang ada pada orang itu adalah pemberian nikmat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia benci kepada kawan itu, maknanya dia benci kepada Allah. Sebab Allah yang memberikan nikmat. Satu lagi, maknanya yang hak kawan dapat nikmat tu, kalau dia hasad dengki nak hilangkan nikmat itu pun bukan nak main kat dia. Habis kalau dia buat dengki kau tu, hasad kau tu, kekayaan tadi ni hilang begitu saja. Kalau boleh kat dia tu lain juga, kan? Tu. Selain daripada dosa tu, tentulah, kan. Tapi kalau pada zahirnya, kalau dia hasad kepada seorang itu, benda yang dia hasad kawan tu tadi boleh kat dia, tak apa juga. Dia pun tak boleh. Biar dia kata apa? Biar jadi abu, sama-sama jadi abu, kan. Tu dia. Itu perangai yang tak elok tadi, sebab bermula daripada hati tu. Kalau dia hati ikhlas, kalau dia hati dia suci, mana dia ingat ini adalah rezeki Allah.
Allah bagi kepada dia. Tiap-tiap manusia ni ada hak yang Allah bagi kepada dia. Kawan ni dari kekayaan, kawan ni dari ilmu, kawan ni dari segi ini, kawan ni dari segi ini. Itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hati bersih, orang yang suci tadi ni, maka dia akan mengucapkan tahniah, alhamdulillah, bagus kau dapat. Kalau dengan kita tahniah kat dia, syukur di atas nikmat yang dia diberikan oleh Allah tadi, kita pun tumpang sama. Boleh minum. Kita jumpa dia, oh kau dapat, kau kaya, kau dapat harta, kau ada kelebihan. Syukur, alhamdulillah. Kan? Maka dia kata, jom kita pergi minum. Oh, kita pun tumpang sekali. Kan? Tapi kalau kita duk buat perasaan hasad kat dia, kita pun tak ada apa, dia pun jadi seteru pada kita. Kan? Tu. Baik tu dia bermula daripada Ibn disebut ini ialah hati. Dia hati kan. Kemudian ditambahkan lagi dia seperti hasad, dengki, tipu daya, riak dan sebagainya. Sesama kita pula, sesama orang Islam pula. Kan? Kalau hasad boleh, hasad yang macam mana? Hasad kalau kawan tu dia pandai kan, dia berilmu, maka kita hasad dia. Macam mana dia boleh berilmu? Sedangkan kita tak boleh pandai macam dia. Allah bagi kepada kita serupa juga. Cukup anggota, cukup kesempurnaan akal, fikiran, semuanya macam dia juga. Macam mana dia pandai? Dia berilmu. Maknanya dia berusaha mencari, belajar. Sana sini dia pergi kan. Menggunakan masa untuk belajar. Maka kita cemburu kat dia ataupun hasad kat dia tadi. Aku nak buat macam dia juga. Katalah dia, lagi dia kata dia banyak sedekah, dia banyak petulung orang. Maka kita berazam juga kalau dia boleh menolong orang, bagi kemudahan kepada orang, kita juga nak buat macam dia. Makna benda yang ke arah yang macam tu, dia hasadnya tak apalah. Tapi hasad yang nak menghilangkan nikmat daripada orang tu, maka itu dia haram, berdosa. Tu. Jadi di sini dia kata apa? Dan berbagai-bagai lagi lah yang bentuk sifat mazmumah, sifat yang dibenci, yang dibenci. Dan itu mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terus bersabar. Maka kita mintalah tadi menjauh, Allah supaya jauhkan kita daripada sifat-sifat mazmumah, hati tak tetap dan sebagainya. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kita bermohon ataupun kita berminta pertolongan, tempat kita berdoa ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk untuk menjadi muslim yang sempurna, yang hatinya bersih, hatinya suci. Tu daripada sifat-sifat tadi ni. Juga berusaha dan mengambil berat terhadap perkara-perkara ini, itu juga harap jangan lupa ucapkan supaya banyak doa. Kita berdoa selain dia muqallibul qulub, sabbit qalbi ala dini, innal quluba baina asfayani. Apa ni? Anta doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu dalam Al-Quran kan. Tu. Apa makna dia? Dia kata apa? Wahai Tuhan kami, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan hati kami. Cuba dia orang panduan kepada kita. Biasa macam-macam doa, macam-macam cara ke arah nak membentuk diri seseorang muslim yang sempurna dan beriman. Yang elok, yang bersih. Macam-macam cara doa dan fatwa-fatwa yang daripada Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga panduan daripada Nabi. Di antara yang kita sebut tadi, doa ni kata apa? Dia sebut dalam doa ni, dia kata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maknanya, wahai Tuhan kami, kita pun kata kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Rabb kami. Apa dia? Oleh sebab itu bukan kami ni hamba-Mu yang lemah, yang hina, yang mudah, yang pun terbolak-balik hati ini. Maka janganlah Engkau sesatkan hati kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami ini. Sudah Engkau tunjukkan kami jalan, telah Engkau beri hidayah. Tunjukkan jalan siratal mustaqim. Dah dapat hidayah, dapat pimpinan, dapat kebenaran, Allah dah bagi. Maka selepas itu janganlah engkau sesatkan kami, jangan engkau
engkau tinggalkan kami, ya, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berilah kami rahmat dari sisimu. Sungguhnya engkau amat suka memberi